Assalamualaikum, selamat sejahtera kepada semua pelajar. Okey. Baik, minggu ini kita akan lihat kepada tajuk yang berikutnya bagi mata pelajaran pendidikan jasmani dan juga pendidikan kesihatan. Bagi minggu ini kita akan mempelajari dalam unit yang ketiga dan tajuknya ialah pertolongan cemas. Okey, baik. Sebelum kita melihat dengan lebih lanjut dengan pembelajaran pada hari ini, kita nak tahu dahulu apa pembelajaran yang akan kita lihat pada minggu ini yang berkaitan dengan tajuk pertolongan cemas. Okay, yang pertama, standard pembelajaran. Yang pertama kita akan lihat yang berkaitan ataupun menerangkan prinsip dan juga prosedur bagi RICE. RICE. Kalau kita lihat kepada perkataan RICE dalam bahasa Inggeris ni adalah nasi. Okey, tetapi bagi pertolongan cemas, RICE ini mempunyai maksud-maksud yang tersendiri. Kita akan lihat dengan lebih detail. R tu merujuk kepada apa maksudnya. I, C dan juga E. Setiap daripada huruf tu ada maksud yang tertentu. Okey, baik. Kemudian yang kedua, menerangkan kecederaan yang boleh dirawat dengan menggunakan prinsip bagi prosedur RICE. Kita nak lihat apa kecederaan yang boleh dirawat dengan prosedur RICE tadi. Okey. Kemudian kita akan lihat ataupun menunjuk cara bagaimana untuk melakukan prosedur RICE. Bagi kita melakukannya, iaitu bertindak mengikut kepada jenis-jenis kecederaan. Okey, baik. Pengenalan bagi pembelajaran pada minggu ini. Baik, apabila berlakunya sesuatu jenis kecederaan, terutamanya kecederaan yang kita nak bincangkan hari ini adalah kecederaan yang berkaitan dengan tisu lembut, iaitu bahagian yang mengalami kecederaan tersebut akan berdarah secara dalaman dan kawasan kecederaan tersebut akan mula membengkak. Itu yang dikatakan kecederaan tisu lembut, iaitu bahagian kecederaan tersebut akan mengalami kecederaan yang berdarah secara dalaman. Dia tak dapat dilihat secara luaran. Kemudian kawasan kecederaan tersebut akan mula membengkak. Itu yang dikatakan sebagai kecederaan tisu lembut. Kemudian keadaan bengkak ini akibat daripada darah yang terkumpul. Kecederaan ini berlaku mengakibatkan darah itu terkumpul dan ini akan mengurangkan aliran-aliran darah ke bahagian yang tercedera. Kemudian rawatan untuk kecederaan tisu lembut yang sesuai untuk kita lakukan adalah melalui prosedur RICE. RICE. Apa itu RICE? RICE itu bermaksud kepada singkatan. R merujuk kepada rest, I ialah ice, kemudian C compression dan E elevation. RICE, RICE. Itu baru maksud kepada perkataan RICE. Kita akan lihat prosedurnya dengan lebih terperinci pada pembelajaran yang seterusnya. Okey, baik. Di sini kita nak lihat bagaimana contoh yang diberikan kepada berlakunya satu jenis kecederaan tisu lembut. Okey, baik. Permainan sedang dimainkan. Okey, kemudian berlaku kecederaan pada seorang pemain. Kemudian rakan sepasukannya akan cuba membantu dengan merawat rakan mereka yang cedera tadi dengan menggunakan prosedur RICE. Okey, bagaimana prosedur RICE ini
jalankan. Okey, kita lihat pada muka surat yang berikutnya. Okey, baik, RICE. Bagaimana prinsip dan juga prosedur RICE ini diaplikasikan? Bagaimana ia dilakukan kepada orang yang tercedera tadi? Okey, yang first kali kita nak lihat kepada R. R ini mewakili perkataan rest. Apa yang perlu kita rehatkan? Rest, iaitu kita perlu merehatkan bahagian yang tercedera tadi ataupun orang yang tercedera tadi, dengan membawa orang yang cedera tadi ke tempat yang redup, yang tidak panas. Jika berlaku di tengah padang, bawa pelajar tersebut ataupun pemain yang cedera tersebut ke kawasan yang teduh, yang tidak panas, kawasan yang selamat. Okey, kemudian kawasan yang selesa. Tujuannya apa? Supaya orang yang tercedera tadi dapat berada dalam keadaan yang lebih tenang, kerana dia sedang cedera. Mungkin dia rasa risau dan sebagainya. Okey, kemudian proses yang seterusnya, pastikan bahagian yang cedera tadi disokong supaya pendarahan dan bengkak tidak menjadi lebih parah, dilapik atau sebagainya, supaya kawasan kecederaan itu tidak menjadi lebih teruk lah. Okey, cara ini bagi memastikan pemulihan dapat berlaku dengan lebih pantas. Jika kita melihat kepada kecederaan tersebut, seperti kita katakan kecederaan patah tulang, fracture ataupun patah tulang, dengan segera kita perlu menghubungi bantuan 999 ataupun dapatkan bantuan daripada ambulans untuk mengambil pesakit tersebut dan perlu dirawat dengan segeralah. Okey, kemudian yang kedua, I. I ini merujuk kepada ice. Okey, apa yang kita perlukan dengan ice? Okey, ice perlu diletakkan ke atas bahagian yang cedera dengan segera. Okey. Okey, apa-apa jenis ice. Okey. Kemudian ice yang digunakan perlu dimasukkan ke dalam beg plastik ataupun menggunakan tuala yang basah, ataupun juga dengan menggunakan pack sejuk yang dibalut dengan tuala basah. Kemudian pastikan satu tuala ataupun kain anduh diletakkan di antara bahagian yang cedera tadi dengan beg ais. Tujuan dia adalah bagi mengelakkan ais bersentuhan secara terus dengan kulit, dan ia mungkin menyebabkan berlaku ketidakselesaan kepada pesakit tadilah. Okey, baik, apa tujuan ais ini diletakkan kepada tempat yang cedera tadi? Okey, ais akan mengecilkan salur darah bahagian yang cedera tadi, dan kaedah ini dapat membantu untuk mengurangkan bengkak dan juga kesakitan serta jika berlakunya pendarahan. Okey, itu tujuannya kita letakkan ais. Dia akan mengecilkan salur darah bahagian yang cedera tadi. Okey, kemudian aplikasi ais ke atas bahagian yang cedera harus diletakkan. Jika kecederaan adalah ringan, ais diletakkan antara 10 hingga 20 minit bagi setiap jam, iaitu perlulah dilakukan selama 24 jam. Jika kecederaan yang ringan lah, jika kecederaan itu semakin teruk, perlulah dirujuk kepada hospital, klinik dan sebagainya. Okey, kemudian bagi yang seterusnya iaitu C. C ialah compression, iaitu kita melakukan tuaman, iaitu dengan
balutan anjal ke atas bahagian yang cedera dengan menggunakan tuaman. Kaedah ini mampu untuk kita kurangkan kejadian bengkak yang lebih teruk ataupun pendarahan yang lebih teruk, serta dapat memberi sokongan ke atas bahagian yang cedera tadi. Okey, kemudian balutan boleh dilakukan ke atas pack ais selama 10 minit yang pertama. Kemudian balutan yang dilakukan ini perlulah sesuai, tidak terlalu ketat ataupun tidak terlalu longgar. Ia mengikut kepada keselesaan orang yang tercedera tadilah. Jika terlalu longgar, ia tidak berkesan. Jika terlalu ketat, dia akan memberi ketidakselesaan kepada pesakit tadi. Kemudian yang terakhir, E. E iaitu elevation. Elevation ni adalah iaitu meninggikan bahagian yang cedera tadi, seperti yang berada di dalam gambar. Dia melapikkan sesuatu supaya kecederaan yang berlaku tadi dapat berada dalam keadaan yang lebih tinggi. Tujuan dia apa untuk kita tinggikan bahagian yang cedera tadi? Tujuannya adalah untuk mengurangkan bengkak, kesakitan dan juga pendarahan. Okey, baik. Jika bahagian yang cedera tadi melibatkan bahagian kaki, kaki itu haruslah ditinggikan melebihi paras jantung dengan meletakkan bantal, bangku ataupun apa-apa juga sokongan untuk kita letakkan di bawahnya supaya pesakit itu tidak berasa lenguh. Baik. Kemudian jika bahagian yang cedera melibatkan lengan, gunakan kain anduh untuk meninggikannya dari paras jantung. Okey? Baik. Sedikit maklumat kepada kita semua. Kecederaan seperti terseliuh, tergeliat, ketegangan dan juga fraktur mudah berlaku akibat kemalangan, terjatuh atau semasa melakukan aktiviti sukan. Oleh itu, sebelum melakukan aktiviti sukan, kita perlu menitik beratkan kepada aktiviti pemanasan badan terlebih dahulu, supaya otot-otot kita, badan kita telah bersedia dalam untuk meneruskan aktiviti fizikal yang seterusnya. Okey, kemudian apabila berlaku kecederaan, maka ia akan berlaku pendarahan dalaman serta bengkak pada kawasan yang cedera, dan ia mungkin juga menyebabkan berlakunya kecederaan yang lebih serius. Okey, baik. Bagi proses RICE tadi, prosedur RICE, okey, secara umumnya prosedur RICE ini harus dilakukan selama 48 jam. Kenapa? Okey. Ini kerana pendarahan ke atas kecederaan jenis tisu lembut biasanya berlaku dalam tempoh ini sahaja, selama 48 jam. Okey. Dalam tempoh 48 hingga 72 jam selepas kecederaan, jangan beri rawatan lain seperti urutan di bahagian yang cedera. Okey, dan ais tidak boleh diletakkan di atas kulit secara langsung, secara direct. Itu akan menyebabkan berlakunya ketidakselesaan kepada pesakit tersebut. Okey. Okey pelajar, saya akan menunjukkan kepada semua pelajar beberapa video pada selepas pembelajaran hari ini, bagaimana prosedur RICE ini dijalankan, dilakukan. Okey. Kemudian selepas tu kita akan menjawab soalan kuis yang berkaitan dengan tajuk hari ini.